الله العظيم الذي لا إله إلا أنت ونعبدك ونعلى عهدك وعليك نستعين أعوذ بك من شر ما صنعت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Baik, ada gangguan teknikal sikit tadi. It's okay, tak ada masalah. Begitulah adanya, biasalah. Kan? Sekala nak tengok juga pengajiannya bagaimana kan. Kita begitulah dalam hidup kita ini. Bila kita lekakan dengan kesenangan, sekali Allah uji kesusahan, mula panik. Kita mula question, what happened? What happened? Apa yang berlaku ini? Katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah adat kehidupan. Kadang-kadang manusia ini dia lalai dan leka dengan kesenangan. Tu Nabi kata. Ramai yang akan leka dan lalai dengan kesenangan. Disangkakan hujan, panas. Rupanya hujan di tengah hari. Tu macam itulah ibaratnya. Jadi minta maaf ada gangguan teknikal sikit tadi. So kita dah recover balik, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya okeylah. Baik, jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, bantu sebarkan balik. Bantu sebarkan balik. Bantu supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita masuk balik, insya-Allah. Khair. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah mari kita sama-sama mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar syukur. Dengan kita menghayati akan setiap kurniaan nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Agar kita mampu dapat terjemahkan nikmat yang telah Allah kurniakan itu kepada ketaatan. Kita tidak mahu dengan kurniaan nikmat yang Allah telah kurniakan itu, kita tukar kepada kemaksiatan. Ini kita timbang. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nikmat ini digunakan untuk perkara yang taat atau digunakan sebaliknya untuk perkara maksiat. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni.
InsyaAllah dalam sambungan masih lagi berbicaralah dengan yakin. Dalam syarah perbahasan Lisanul Haq. Baik, di sini saya akan tekankan ada 6 perkara yang kita boleh pecahkan kepada perbincangan yang benar ataupun berbicaralah dengan yakin. Baik, bila kita sentuh tentang perbicaraan dengan yakin, yakni kita nak berkata-kata, kita nak mahu menyatakan apa sahaja yang kita nak lontarkan dalam kehidupan ini, asasnya adalah keyakinan. Maka kalau perbincangan itu tidak dilontarkan dengan keyakinan, sebab tu Nabi kata, falyakul khairan aw liyasmut. Lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam dan kita cari bahan, kita muhasabah, kita mencari dari mana sumber yang kita nak lontarkan ataupun kita banyakkan mendalami ilmu lah. Itu maksudnya diam, untuk membersihkan hati. Apabila kita sebut dengan bila kata sebut dengan yakin, maknanya kita sebut dengan satu asas yang benar. Ya Tuan Padang Singa, suara Ustaz ada tone, keluar balik, log out, log in balik. Cuba sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Okey, testing dulu audio. Berdengung gema. Okey, tak apa sekejap. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan ini, kalau kita tidak mulakan dengan keyakinan, maka dia akan berpaksikan kepada keraguan. Itu asasnya. Sebab kita hari ini kan banyak asasnya bercakap. Kita banyak berbicara, kita melontarkan kata-kata kita. Tapi adakah kata-kata itu dilontarkan dengan yakin? Adakah kita lontarkan perkataan itu dengan keyakinan dan kebenaran? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah 2 kali dah Ustaz dengar. Okey, baik-baik. Gurun clear, okey. Bunyi suara mengaji, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Yalah mungkinlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Testing suara, okey, clear. Clear, 1 2 3, 1 2 subhanallah subhanallah. Okey, clear dah tu. Okay, betul suara ni tadi. Okey dah. Suara mengaji dah okey dah. Betul. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala, biasalah itulah dia kehidupan. Penuh dengan teknikal dan kita kena hadapi teknikal ini dengan kewarasan yang benar. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu taala, Kedah jelas? Okey. Singapura jelas? Singapura? Mana Tuan Sarif Pardi kita? Singapura okey, Singapura. Sahabat kita di Singapura ada, Kedah ada, Penang ada. Mana lagi ada? Macam-macam ada. InsyaAllah khair. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Kampung Batu Muda clear. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Puan Zainul dari Singapura. Subhanallah. Kelantan clear. Alhamdulillah. Puan Nazri. Pendang okey. Alhamdulillah. Dah dapat separuh lagi cari. Subhanallah. Okey, baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, mari kita tumpukan pada perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Melaka ada Zuraini, alhamdulillah. Singapura, ramai juga Singapura dalam ni. Subhanallah. Nanti bila okey PKP boleh kita buat ketemu, InsyaAllah. Mudah-mudahan semuanya okey. Subhanallah. Audition Singapura juga Langgeng Peter. Masya Allah, ni ramai grup Singapura ni. Subhanallah. Simpang Pulai, Gombak malam ni. Seremban jelas. Alhamdulillah. Ipoh okey. Baik. Jadi mudah-mudahan semua yang menonton insya-Allah Kuala Terengganu. Kuantan. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah Allah is watching. Tu Allah. Moga-moga majlis ilmu kita ini diperlihatkan oleh Allah SWT. Allah melihat semua yang ada dalam majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah, dan dipandang oleh Allah SWT. Ini paling penting dalam hidup ni.
paling penting sekali adalah pandangan Allah SWT. Kenapa paling penting pandangan Allah? Sebab yang nak membayarnya semua Allah. Bila kata Allah pandang kita, maka di situlah peluang untuk kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan bila Allah tak pandang, tu nambah punggah, dia panggil habislah. Sekarang ni kita nak supaya Allah pandang kita. Bila kita nak Allah pandang kita, maka kita kena letakkan diri kita di tempat yang Allah nak tengok. Alhamdulillah. Bila kata anda semua sidang jemaah mata Allah SWT diletakkan dalam keadaan yang mana berada dalam majlis menuntut ilmu, maka ini satu tempat yang Allah pandang walaupun secara online, tapi niatkan niatkan kita sedang menuntut ilmu, insya-Allah. Niatkan dengan kita berusaha untuk memahami salin apa yang telah dilontarkan secara online ataupun secara nota. Alhamdulillah. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah pandang. Baik. Dan juga cara juga adalah bagaimana nak meraih perhatian Allah SWT itu adalah dengan kita menjaga lisan. Baik. Malam ini kita nak sentuh sambungan tentang perbincangan berbicaralah dengan yakin. Yakni apakah sandaran yakin itu? Itulah sandaran yang kembali kepada kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, mari kita teruskan perbincangan kita sidang penonton sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Semalam kita telah sentuh tentang bagaimana bermulanya itu dengan berbicaralah dengan yakin, yang mana yakin kita itu berasaskan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi asas kepada berbicara ni atau berkata-kata kita perlu difahamkan bahawa asasnya itu adalah yakin. Maka dalam kita nak melontarkan kata-kata ini, maka dibangunkan dengan yakin. Apakah kalam yang yakin itu? Apakah kalimah yakin itu? Itulah kalimah iman. Berkata-katalah dengan yakin. Sebab setiap kata-kata itu akan memberikan kesan kepada kehidupan. Apatah lagi kata-kata yang melibatkan kepercayaan. Dan kepercayaan ini dia akan melibatkan kehidupan. Sebab awal-awal kehidupan, awal-awal hidup itu mestilah yakin mengenal Allah. Sebab bermula hidup itu bermula agama itu dengan mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Maka bermula kehidupan itu mesti dengan mengenal Allah juga. Jadi bila kata mengenal Allah, maka datanglah perbincangan tentang yakin. Tentang yakin. Hari ini bila kata kita tidak faham tentang perbincangan perkataan yang yakin, maka kita akan berkata dengan lawan kepada yakin apa? Ragu. Kita akan berkata dengan keraguan. Okey. Baik, mari kita tumpukan dulu kalam-kalam yang ragu, perbincangan ragu. Masya Allah Tuan Sarif Pardi, lokasi berdekatan di Pulau Batak, Indonesia. Alhamdulillah, kali expose Ustaz, tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah Tuan Sarif Pardi. Terima kasih istiqomah mengikuti pengajian ini. Dan juga yang lain-lain insya-Allah. Baik, maka keraguan itu apabila asasnya dibangunkan dengan apakah dia perbincangan keraguan ni? Kebendaan. Kita ulang faham Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kebendaan dan perbincangan kita banyak kepada keadaan. Jadi ini kita kena atasi Kita kena atasi perbincangan ini. Kita tidak boleh duduk pada keadaan dan kebendaan sebab ini akan berbincang soal sangkaan. Ini yang kata Allah surah Al-An'am ayat 116.
Kalau kita nak berbicara mengikut kebandaan dan keadaan semata-mata, itu dinamakan sangkaan sebab kita just menghukum dengan apa yang nampak. Itu apatah lagi berbicara soal kehidupan. Sebagai contoh. Kita fokus kepada perbincangan, apa subjek kita fokus pada kehidupan. Kita fokus kepada kalam-kalam kehidupan. Baik. Katalah tentang kebendaan dan keadaan. Kita bagi contoh. Contoh. Bila berbicara soal duit, ini cerita tentang pekerjaan, cerita tentang perniagaan. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata kita hanya berbicara berdasarkan keadaan dan kebendaan, maka di sinilah datanya kerosakan. Maka di sinilah datanya kerosakan. Kerosakan ini sebab keraguan ragu. Kita akan berkata-kata berdasarkan keadaan dan kebendaan. Katalah, Allah uji keadaan duit ni, apa keadaan duit? Ada tiada. Keadaan dia susah senang. Susah senang. Baik, bila kata berbicara soal susah senang, maka dia lihat duit, ada duit susah, tak ada duit susah, ada duit senang. Maka dia pun sebutlah dengan kalam kehidupan. Senanglah hidup, bila ada duit macam-macam boleh buat. Dia beri melarat tu senang, dia pergi kepada bahagia. Dia mula bahagia, dia pergi pada derita. Sebab apa bahagia derita ni? Sebab apa? Sebab dia tengok keadaan ada duit tak ada duit. Yang inilah malah lebih bahaya bila kata duit ini menjadi perbincangan yang lebih besar. Dia kaitkan dengan dia kait dengan rezeki. Baik. Bila dia kaitkan dengan rezeki, bila kata dia kait dengan rezeki pula, dia kaji pula rezeki dengan keadaan. Saya nak tunjukkan bagaimana kebatilan itu berlaku. Bagaimana dia kata tentang rezeki, adanya keadaan, dia kaitkan dengan keadaan dan kebendaan. Nampak? Apa dia kaitkan di sini? Maka dia kaitkanlah keadaan. Bila keadaan itu kembali kepada keadaan yang susah, susah dan duit, maka dia nisbahkan tak ada rezeki. Nampak? Dia melarat-larat tu tuan-tuan. Dia melarat-larat tu. Dia melarat-larat. Nampak? Asasnya mana tadi? Asasnya apabila dia ragu. Nampak? Kehidupan yang keraguan ini. Ya, Puan Atika, no money, no talk. Betul? Apa lagi? Sebut lagi duit. No money, duit tentang segala duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, macam nak mati. Ini perbincangan-perbincangan yang batil. Sebab ini dia kaitkan dengan apa ni? Cerita bab mati ni, dia kaitkan dengan keadaan, kebendaan. Nampak tidak? Kebatilan dia berlaku. Asas berbicara dia akan apa? Dia tak ada keyakinan dalam perbincangan, apatah lagi bab kehidupan. Nampak? Tak ada duit. Duit tak boleh buat mati Ustaz. Tapi tak ada duit macam nak mati. Dapat. Bab mati ni dikaitkan dengan kebendaan. Duit segala-galanya. Contoh. Duit
bukan segala-galanya. Tapi dia kait balik, segala-galanya perlukan duit. Segala-galanya pakai duit, Ustaz. Nampak? Cuba perhati baik-baik. Apakah jenis-jenis kalam begini? Bagaimana kita nak yakin? Bagaimana kita nak bercakap dengan yakin? Tak bolehlah kita tidak mampu bercakap dengan yakin sedang Muhammad Allah SWT. Kita akan bercakap dengan kebatilan. Ini tak boleh. No, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya kena pakai duit, Ustaz. Duit is king, cash is king. Kenapa boleh jadi begini? Kenapa boleh timbulkan begini? Malah cerita tentang masa depan sama dengan duit atau simpanan. Simpanan menjamin masa depan. Nampak tidak? Tak, ini maksudnya Puan Intan. Cuba perhati baik-baik. Sekarang ni kita tengah tengok kenapa boleh berbicara begini. Ni semua salah ni. Tak handsome tapi janji kaya. Ini semua perkataan yang batil ni. Tak handsome tapi kaya. Janji kaya. Kaya ni pun dah salah. Kaya ni mana dikait dengan harta. Semua ni masa depan, kaya, cash is king, segala-galanya duit. Duit tak boleh buat mati, tak ada rezeki, tak ada duit, tak ada rezeki, adalah bersumber daripada keraguan. Inilah sumbernya asal. Inilah asalnya. Inilah asalnya sidang penonton sidang Muhammad Allah SWT. Ada duit abang sayang, tak ada duit abang tendang. Tu dia. Nampak? Cinta tu bukannya dengan kata-kata, cinta tu dengan duit. Sel kena 1 juta, habis. Isi masa lapang ke? Nampak? Definisi duit pun tak tahu. Baga Tuan Uis. Tuan Uis, saya akan cakap begini. Punya lama meniaga, sebut bab harta, cerita juta-juta, tapi masih kaya, sebut kaya itu harta. Buta ke apa? Cakap-cakap gitu balik. Cerita duit tak boleh beli segala-galanya. Iya. Keraguan membawa kepada kebatilan. Ya, benar Puan Ismail Yusof. Kerosakan yang akan besar lebih berlaku itu adalah keraguan akan membawa kepada kebatilan, kemungkaran. Keraguan akan membawa kepada kemungkaran. Banyak kemungkaran akan berlaku kerana keraguan, tuan-tuan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, benar. Saya faham tu, Tuan Penang Singa. Ada satu tu dah cerita dah. Duit itu makhluk. Betul dah. Minta kepada pemiliknya. Lepas tu dia kona balik. Pergi balik dekat cerita tentang duit balik. Ini keadaan dan kebendaan. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang kaya tak semestinya bahagia. Oh, salah tu Puan Haryati. Orang kaya pasti bahagia. Maknanya orang kaya Puan Haryati ini adalah bicara soal harta. Jangan sebut orang kaya. Orang berharta tak mestinya bahagia. Nampak? Betul kan tu? Buka balik perbincangan tentang sifat. Kaya itu sifat. Orang kaya pasti bahagia. Cuma kita duk faham kaya itu harta. Bila sebut kaya, itu sifat. Ini yang palinglah saya duk selalu tekankan benda ni. Kaya bukan harta, kaya itu sifat. Kaya itu sifat.
Nampak? Kaya tu sifat. Sifat siapa? Kembali kepada nama. Nama siapa? Allah. Macam mana pun keadaan, kaya tetap Allah. Walaupun banyak harta, kaya tetap Allah. Walaupun banyak sedekah, kaya tetap Allah. Kita ni fakir ya. Fakir miskin. Sentiasa, dipanggil apa? Menagih dan menggemis ridha Allah. Nampak? Orang kaya jiwa. Orang kaya terus buat umur arif. Tak payah kaya jiwa. Kaya tu sifat. Kaya itu nama Allah. Cuma adat kita ni duk nampak harta. Duk nampak kaya harta. Sampai bila kita nak duduk di takuk yang lama? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi berbalik kepada perbincangan mana? Kebenaran, keyakinan. Bila asasnya ragu, maka dia akan keliru. Dia akan jadi talbis. Talbis ni keliru, campur aduk. Dia akan bagi statement-statement yang keliru. Akhirnya dia berbicara soal apa tadi? Keadaan. Dan perasaan. Silap, kebenaran. Jadi sebenarnya mata Allah SWT bila keliru, talbis, keadaan, dia bercakap pasal keadaan dan kebenaran, itulah datangnya cash is king. Lepas tu jadi King Kong lah, duit segala-galanya. Lepas tu apa lagi? Macam-macam tadi, kaya harta. Nampak? Usaha, dapat rezeki. Tak usaha, tak ada rezeki. Jadi rezeki ni bergantung pada usaha. Hebatnya usaha. Nampak? Jadi keadaan apa lagi? Cerita tentang tadi tak ada rezeki. Sebab dia nampak rezeki tu duit. Dia nampak duit. Nampak? Kaya membuat orang jadi sombong. Bukan Mak Umi. Dalam perbincangan hakikat, kaya tu tak buat orang jadi sombong. Kaya tu sifat Allah dah. Orang berharta. Orang perasan kaya. Tambah. Orang perasan kaya yang akan jadi sombong dan lupa daratan. Dalam perbincangan hakikat dan kebenaran, jangan lagi salah guna kaya. Kalau kat luar mungkinlah boleh dimaafkan. Tapi dalam kelas tidak boleh dah. Kaya tidak membuatkan orang sombong. Yang dia buatkan orang sombong itu adalah orang yang perasan kaya. Orang yang perasan kaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang perasan kaya. Jadi perbetulkan balik perbincangan kita. Tadi apa? Asas ragu, salah. Keraguan ini berdasarkan keadaan dan kebenaran. Kaya harta tidak kekal. Mana bukanlah kaya itu harta. Jadi harta tidak kekal. Rezeki jangan ditolak. Memang tak boleh tolak sebab rezeki bukan kita. Rezeki Allah bagi. Memang takkan tertolaknya. Cuba orang nisbahkan. Rezeki jangan ditolak. Iyalah, betul lah. Memang takkan boleh tolak. Siapa boleh tolak rezeki? Rezeki sifat Allah. Perasan kaya. Baru ada harta sikit, dah perasan kaya. Orang perasan kaya yang sombong. Orang kaya betul-betul tak sombong. Sebab kaya tu ni, hati.
Jadi ingat, orang perasakan lepas ni sebut perasaan. Dia begini. Dia begini. Okay, sekarang ni kita tengok dengan yakin. Okey, kita tengok perbincangan yakin. Bila kita bincang soal asas yakin, perbincangan kita berdasarkan apa tadi? Semalam, la ilaha illallah. Kalimah yang akan keluar pada yakin tu adalah la ilaha illallah. Maka di sini, bila kata la ilaha illallah ini, asasnya adalah berbicara dari hati. Jiwa. Nampak? Okey, baik. Maka di sini cuba tengok. Bila bicara dengan yakin, maka kita akan berkata begini. Kaya itu tidak ada. Ataupun tidak ada kaya pada makhluk atau harta. Kaya hanya ada pada Allah. Clear tuan-tuan? Nak clear? Ini kita mula kata dengan yakin. La ilaha illallah. Maka bila macam tu, maka kita faham dengan kalimah menafikan, ada kalimah nafi isbat ni, nafi, kemudian isbat, 1, 2. Barulah kita akan berkatakan begini. Kaya, sifat, harta, benda. Boleh kita nampak dia punya hubung kait dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila tidak ada kaya pada makhluk, kaya hanya pada Allah, maka apa yang kita akan buat? Maka kita akan perbetulkan, dipanggil. Pertama, benar. Dia ada 6 prinsip ya. Pertama, prinsip yakin ni adalah benar dalam ucapan. Yang pertama, benar dalam ucapan. Apa ucapan? Ni. Nak kaya dengan apa? Soalan, nak kaya dengan apa? Kaya dengan Allah. Tu dia. Sebab apa kaya dengan Allah? Benar dalam ucapan, nampak? Nak kaya dengan apa? Soalan. Kaya dengan Allah. Sebab apa kaya dengan Allah? Benar dalam ucapan. Kerana kaya itu sifat Allah. Ingat ya, semalam kita dah sentuh kan, bagaimana yang dinamakan sifat Allah. Khalik. Ada pada makhluk. Sifat makhluk tak ada pada Khalik. Tak. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala kaya dengan Allah. Nah, ini nampak tak? Dah faham kan? Dah yakin. Kata dengan Allah. Kaya dengan Allah sebab sifat Khalik. Cuba tengok ya. Sifat Khalik. Apa sifat Khalik? Kaya. Ada tak pada manusia? Ada. Itu dia panggil orang kaya tu. Orang kaya. Orang kaya. Tapi kaya bukan pada manusia. Tapi kaya ni sifat siapa? Dia ada empunya. Itulah dia Al-Ghani. Itulah Al-Ghani. Nah, maka kaya kembali kepada asma.
Nah, manusia ini dia hanya melihat pada perasaan saja. Perasaan kaya saja. Bukan kaya, kaya mutlak Allah. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, bila kaya itu sifat. Al-Ghani itu asma. Nampak? Dan sifat Khalik ada pada makhluk. Sifat Khalik ada pada makhluk. Tapi sifat makhluk, apa sifat makhluk? Sifat makhluk miskin. Sifat makhluk itu miskin. Miskin tidak boleh letak pada Khalik. Tidak boleh. Sifat miskin tidak ada pada Khalik. Clear setakat ini ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi maknanya kalau kita lihat, bila sifat makhluk tak ada daripada Khalik, tak ada. Nah, wa antal ghani wa nahnu fuqara, wa antal ghani wa nahnu fuqara. Itu dia. Baik. Jadi sekarang ni cuba tengok. Bila kata mula benar, asas yang pertama benar dalam ucapan. Nampak? Ini kita mulakan tadi dengan yakin. Memang kita sifat kaya, memang sifat Allah. Banyak harta tetap fakir. Orang panggil orang kaya. Orang kaya ni, memang kita kaji lagi kaya ni. Janganlah kita silap sebut. Ni kita kupas dalam bab benar dalam ucapan. Mari kita tengok. Saya ada sentuh bab ni. Kita sentuh lagi supaya biar betul-betul putih. Faham insya-Allah. Kenapa dikaitkan kaya ini dengan harta? Kenapa? Kenapa sebut harta saja dikaitkan dengan kaya? Why? Okay, sebab harta ni, tujuan Allah bagi harta. Cuba fikir. Tujuan Allah bagi harta ni untuk apa? Untuk simpan ke? Untuk apa? Untuk gunalah. Ini untuk guna. Gunakan. Maka sebab tu bila kita harta ni digunakan dengan apatah lagi dengan amal, dipanggil nafkah, sedekah, infak, zakat. Maka inilah yang didefinisikan sebagai kaya. Dan kaya ni dikaitkan juga dengan ni sedekah ni, memberi. Sebab itu bila kita doa ya Allah yang Maha Kaya, kita akan membayangkan Allah dengan sifat memberi. Yang ni kita mengharapkan sifat memberinya Allah. Bila kata sifat memberinya Allah, maka ketika kita ada harta, maka kita kena ada sifat memberi. Sebab tu orang ada harta ni didapat julukan orang kaya. Sebab tu amanahlah pegang kaya tu. Harta untuk digunakan, harta untuk disedekahkan, harta untuk diinfakkan, harta untuk digunakan ke jalan pahala. Sebab tu orang panggil orang kaya, sebut harta je orang kaya. Harta orang kaya sebab nisbah kaya itu kepada amal. Nisbah kaya itu adalah amal. Ni amal. Jadi kalau tak nak jadi orang yang kuat sedekah, jangan pegang harta. Harta guna untuk laluan Allah juga. Memang itu Allah bagi sebab tu. Dan kaya tu kaya. Guna dengan betul sebab orang kaitkan harta tu kaya. Kaya ni adalah sifat Allah. Cuba kalau kita minta dengan Allah, ya Allah Engkau yang Maha Kaya. Kita mengharapkan sifat memberinya Allah kan. Jadi kalau sekiranya kita nak kaitkan dengan harta tu kaya, maka kuatlah memberi. Barulah layak dipanggil orang kaya. Barulah layak dipanggil orang kaya. Orang kaya lah orang yang kuat memberi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebab itu zahirnya sifat makhluk zahir. Harta tu zahir kepada kaya. Ini syariat, ini hakikatnya. Hakikatnya kaya, syariatnya harta.
Tetapi hakikat dia akan kembali kepada makrifat, yakni Allah. Harta satu keperluan tapi jangan disalahgunakan. Bukan lagi satu keperluan. Silap hari bulan dia akan jadi sekadar kemahuan. Sebab tu kena faham dulu kaya ni. Orang kaitkan kaya harta, kena renung dulu. Kaya, kenapa orang kaitkan kaya dengan harta ni? Kerana pada harta ada tanggungjawab. Pada harta ni ada tanggungjawab. Tanggungjawab yang mana ni bawah-bawah ni? Tanggungjawab amal. Betul tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dikata benar dalam ucapan. Jadi jangan sewenang-wenang sebut orang kaya ni, orang kaya ni. Orang kaya, kaya tu sifat Allah yang dia beri pinjam kepada orang yang berharta. Jadi maknanya tak kisah berapa harta dia, tapi kalau dia sifat kuat memberi, itulah orang kaya. Tak perlu tunggu kaya baru nak memberi. Sebab kaya tu memang sifat Allah. Benar Tuan Raji Sarizal. Memberi tu memang kita ni khadam kepada Allah. Kita khadam kepada Allah. Jadi wajib kita melaksanakan apa yang Allah suruh. Kalau Allah suruh kita memberi, memberi. Ada statement saya tulis kan, tentang perasaan kaya, mengaku kaya, tunggu kaya. Perasaan kaya, mengaku kaya, tunggu kaya. Pergilah tengok tu. Kan saya tulis panjang lebar, saya tulis tu. Harta kita bukan milik kita. Ya, Allah beri kaya, kita infak. Ya, kaya tu amat. Kaya tu sifat Allah. Allah bagi harta. Sebab orang kan selalu sebut orang kaya, kaya. Ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah lah patutnya. Sebab kaya tu sifat Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Maka inilah benar ucapan. Jadi sifat makhluk, sifat khalik ada pada makhluk. Selain pada kaya apa lagi? Banyak sifat. Contoh, sayang. Sayang ni sifat siapa? Benar dalam ucapan. Sayang itu ada pada makhluk. Tapi sifat makhluk tidak ada pada khalik. Apa sifat makhluk? Benci. Sayang lawannya benci. Benci tidak ada pada khalik. Yang buruk itu sifat yang buruk. Tapi sayang ada pada makhluk. Maka bila kata sayang ada pada makhluk, maka ketika adanya makhluk menyatakan kasih sayang Allah. Benar orang berharta belum tentu dia kaya. Benar, itu tak apa. Saya bagi contoh kan. Bila kata kaitkan dengan akhirat. Ni dunia. Duit. Akhirat cerita bab zakat. Contohnya. Maka setiap kali cerita bab zakat, pasti akan cerita bab duit. Setiap kali cerita bab zakat, pasti akan cerita bab duit. Tapi bila cerita bab duit, belum tentu cerita pasal zakat. Belum tentu. Nampak tak? Dia punya sesuatu dia. Bila kita cerita tentang Allah, sudah pasti cerita tentang sifatnya, kasih sayang. Lama-lama kita yakinlah dengan kasih sayang itu memang dari Allah. Itu tujuan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dah jutawan pun memang kata bukan tunggu jutawan atau tidak pun Amirul. Memang sedekah tu tanggungjawab. Tanggungjawab kan? Lagi berharta, nampak Tuan Raja Sarizal. Lagi berharta, lagi berkira. Dia nak asas kebenaran ni susah kan? Kalau kita terbiasa. Lagi berharta, lagi berkira. Bukan lagi kaya. Lagi berharta, lagi berkira. Kalau dia tidak letakkan kembali kepada Allah. Nah, kalau sayang itu pada Allah, kenapa? Ada pergaduhan, ada kecemburuan. Ada takut kehilangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa lemah sayang leha tak? Itulah dia. Lemah sayang leha kerana kasih sayang Allah.
Okey. Ya, inilah Puan Intan. Inilah pengajian hakikat dan pengajian bersandarkan kepada kebenaran. Kita kena sentiasa meletakkan kembali kepada tempatnya. Nah, orang berada tu panggil orang berada, tuan sebab betul. Orang berada. Orang have panggil kan? Orang have panggil. Orang have. Orang berada. Oh, berada sebab apa berada? Diadakan. Orang berada, ada. Ada tu sifat Allah dah. Lagi berkata, lagi berkira-kira. Betul? 1 untuk engkau, 2 untuk aku. 3 untuk engkau, 5 untuk aku. Nampak? Memang. Jadi, orang yang berkira-kira, contoh bila dah yakin, maka dia tidak akan berkira-kira dengan harta. Sebab rezeki tidak terkira. Yang dikira itu adalah harta. Tapi kerana tidak faham, tidak jelas akan bicaranya, maka dikiralah berkira-kira harta dengan pahala-pahala dia kira, dengan rezeki-rezeki pun dia kira. Allahu Akbar. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Doa usaha ikhtiar tawakal. Abu Nu'man. Yakin. Tawakal. Doa. Usaha. Ini susun atur dalam pengajian kita. Kenapa yakin? Memang bermula dengan yakin dan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu bicara soal yakin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Yakin dan tawakal. Nampak? Takwa dan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Ni doa hasbuh ni dicukupkan, maka berharaplah pada Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka usaha. Ini usaha ni lah datangnya kederat tadi, qadra. Nampak? Ini bicaranya begitu, jelas. Bicara dengan yakin. Asas yang pertama adalah benar dalam ucapan. Itu asas yang pertama. Yang kedua di sini benar dalam keinginan. Kadang-kadang kita tak tahu kita kaya harta dari sumbernya apa, masih dikira kaya. Kaya, kita berharta je lah, Puan Mirus. Kaya ni amal. Kaya tu amal saja. Kaya itu amal. Kaya itu amal. Habis cerita. Jadi kalau tidak jelas sumbernya, maka orang yang berharta saja. Baik. Jadi senang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Itu dalil tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nampak? Baik. Benar dalam ucapan. Okey, benar ni bersandarkan balik kepada kalimat thayyibah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kaya tiada kaya pada harta, kaya hanya ada pada Allah. Harta benda. Kena faham, tanam. Taukidkan betul-betul. Pasakkan. Harta tu benda. Kaya itu Allah. Kalau nak jadi orang kaya, sedekah harta. Orang kaya. Betul. Kalau harta tak disedekahkan, dia panggil orang berada. Itu saja. Jadi jangan terpengaruhlah.
Jangan kita kaya sedekahlah sampai kaya. Tak ada sampai-sampai. Kaya dah ada dah sebelum ada harta. Kaya dah ada sebelum ada amal. Kaya dah ada sebelum ada kita. Kerana kaya itu adalah milik yang Maha Esa. Jadi kenapa kita perlu nisbahkan dengan benda yang batil? Sepatutnya kita kena tunduk pada kaya. Siapa? Allah. Kita kena jadi hamba yang Maha Kaya. Kita khadam kepada yang Maha Kaya. Jadi khadam kepada yang Maha Kaya, apa yang kita kena buat? Kita kena amal. Kita kena taat. Kita kena lakukan suruhannya. Kita khadam kepada yang Maha Kaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya? Nah, bercakap dengan businessman nombor 1, usaha. Mereka yakin, itu cakap. Orang Jawa kata, seeing is believing. Baru nampak, baru percaya. Macam mana? Tidak ada kefahaman benar dalam ucapan. Kita kena benarkan balik. Nampak macam betul. Memanglah, apa-apa usaha dulu. Memang, tak payah jauh. Contoh solat. Solat kan nampak perbuatan dulu. Betul tak? Yang ni apa? Perbuatan diri. Kan? Berdiri kan? Padahal dalam hakikat niat dulu. Nah, dalam solat, cuba tengok solat. Orang akan nampak usaha ni. Nampak gerak, berdiri. Betul-betul kan, pakai semua. Kemudian, baru amal. Sedangkan amalan itu mesti dimulakan dengan niat terlebih dahulu. Rukun qalbi, samalah ni, usaha. Dia usaha-usaha. Sebelum usaha apa? Yakin dulu. Usahalah dengan yakin. Usahalah dengan yakin. Ni benar dalam ucapan ni. Usahalah dengan yakin. Usaha dengan yakin. Jangan yakin dengan usaha syirik. Salah. Betul. Usaha dengan yakin. Itu maksudnya bila sudah yakin, maka berusahalah. Tidak guna berusaha bagai nak gila. Tiba-tiba tiada yakin di dalam hatinya. Habis. Habis. Jadi bina yakin. Bina yakin. Dan yakin ni kena dengan jalan ilmu. Jalan faham. Jalan amal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usaha dengan yakin. Usaha dengan yakin. Yang mana nanti yang ada perniagaan ikut sertai mukmin niaga nanti. Saya akan bahas lebih detail kat situ nanti. Kita dah nampak tiba-tiba duit. Sebelum duit apa? Sebelum ada benda, ada apa? Ada pencipta. Jadi kita wajib kena faham tentang proses ini. Nah, benar Tuan Syahrul Nizam. Kaya itu orang yang senang beramal. Orang miskin adalah orang yang susah beramal. Benar. Itulah dia. Jadi malam ni, usahalah dengan yakin. Ustaz, saya punya usaha tak jadi sebab kamu tak usaha dengan yakin. Kamu ragu. Oh, ya ke? Malah kamu yakin dengan usaha. Batil. Nampak? Batil. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala, Jadi yang pertama tadi benar dalam ucapan. Kedua, benar dalam keinginan. Maka yang kedua ni keinginan. Keinginan ni juga kena benar. Contoh tadi, bila kata keinginan apa? Orang nak kaya, nak kaya. Nak kaya tu kenapa? Kenapa nak kaya?
Oh, saya tak nak kaya lah Ustaz. Tak nak pula. Nak kaya tak? Nak kaya. Sebab apa nak kaya? Kaya itu adalah amal. Kena benar, keinginan tu kena benar. Sebab tu ramai kebanyakan itu bukan nak kaya tapi nak harta. Jadi keinginan dia salah. Kesungguhan dia salah. Keinginan tu. Keinginan dia ingin tu sebut saja nak kaya, sebut nak kaya. Tapi keinginan dia nak harta. Tu. Sebut saja cari rezeki. Sebenarnya cari duit. Kalau cari rezeki itu adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu dia cari rezeki. Benar dalam keinginan, azam tu. Saya Ustaz nak berubah jadi baik Ustaz. Saya nak ubah hidup saya. Oh, kenapa nak ubah? Keinginan kamu untuk apa? Dia panggil tujuan dia. Oh ya Tuan Mazlan, tak boleh tu trend, tak boleh diketengahkan. Janji kaya apa? Kaya harta. Salah lah, kaya tu harta, salah tu batil. Benar dalam keinginan tu. Kita kena benar. Keinginan ni mesti pergi kepada amal balik. Allah akan tengok keinginan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Dan yang ketiga, benar dalam tekad. Bila dah ada keinginan, dia akan ada kesungguhan. Jadi dia panggil azam. Ni kena faham ni, benar dengan azam. Sebab bila dia dah berkata dengan benar, sepatutnya ucapan, maka datang keinginan, maka azam dia untuk pahala tu kena jelas. Benar dalam azam, dia panggil azam atau tekad. Benar dalam tekad. Dia tekad. Macam malam ni, tekad ni. Nak dengar kuliah juga, tekad. Jadi, benar itu. Barulah dia punya kalam dia itu selari. Ya Puan Rosmini, itu tak betul tu kan dulu nak kaya. Salah, itu berharta. Nak ada harta sebab nak jadi have je. Nak have, nak dapat beli apa yang nak, itulah. Nak berharta, bukan nak kaya. Kaya beramal. Berusaha dengan yakin dengan kebenaran. Berusaha dengan yakin dengan kebenaran. Benar. Yakin tu dengan kebenaran. Benar tak jelas Puan Umirus? Azam nak kaya yang macam mana? Akhirnya nak berharta, bukan nak kaya, nak harta. Macam azam ni maknanya dia usaha dengan yakin. Tu azam lah tu. Tu data nombor 3. Alhamdulillah. Kita belajar bab ni dalam kita masuk tahun baru. Moga-moga lah terus usun balik kita gerak langkah kita. Benar, nak tekad kadang-kadang kan tekad tak tentu pasal. Kita ni tak apa nak tekad. Tekad kerana apa? Untuk apa? Oh, tekad juga nak duit. Tekad juga tak apalah. Orang perempuan, kerja juga sebab nanti tak cukup. Dia tekad tu buat benda yang salah. Sebab dia ingat dengan kerja boleh selesaikan masalah. Rupanya dengan kerja menambah lagi masalah. Kalau dia tidak faham dengan benar. Baik. Benar dalam tekad dan azam barulah kalamnya selari. Ya, benar. Usahalah dengan yakin, kemudian datangnya harta. Baik. Jadi, itu azamnya, tekadnya. Yang keempat, bila kata tadi ucapan benar, dia maksud benar dalam janji. Baik. Bila kata benar dalam janji ini, kata ulama, dalam bab ini disyarahkan, apabila kita berjanji dengan segala nikmat yang diberikan itu, untuk apa? Dia janji itu, kalam tu kena benar lagi. Ada orang kan, dia tulislah dream, big why lah, dream lah, apalah. Nak harta, nanti boleh tolong orang.
boleh buat amal banyak, boleh zakat banyak-banyak. No, kan? Janji tu. Oh, janji. Sikat hari bulan bila dapat, tak tunaikan janji. Itu je masalahnya. Malah kita boleh nampak dah amalan yang free-free pun dia tak buat. Apatah lagi nak tunggu dia berharta. Lagilah dia tak buat. Baik. Usaha dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Usaha dengan yakin. Yakinlah dengan Allah, maka usahalah dengan menjaga segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Orang tak nak kaitkan usaha ni dengan menjaga solat, itu bukan usaha. Itu salah lah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, janji senang nak tolong orang. Bila dah senang, maki orang. Allah. Janji senang, saya janji nak tolong semua. Bila dah senang, Allah. Batil. Khianat, kita berkhianat janji. Janji nak kahwin nanti nak jadi isteri soleha. Janji. Bila dah kahwin, berbalah-balah. Argue sana, argue sini. Kalam tak betul lah tu. Kalam batil. Janji ni, kahwin ni nak jadi isteri soleha. Kahwin semua orang, mana ada saya kahwin nak jadi isteri daka. Ada tak? Ada orang tulis gitu. Tulis je tu gila gamak. Semua orang sebut saya nak jadi isteri soleha. Til jannah. Kau. Til jannah. Lain sekali punah ranah. Allah Akbar. Bukan til jannah. Til punah ranah. Sebab apa? Dia tidak benar dengan janji dia. Benar tuan beskot kering. Beskot kering. Nama. Jenuh saya baca. Biskut kering. Ya ilaha illallah. Niaga biskut kering ke? Baik. Jadi, sebenarnya mata Allah SWT. Benar dalam janji. Ada isteri didik. Ada suami taat. Ada anak jaga. Ada harta sedekah. Ada hidup itu beramal. Allahu Akbar. Sepatutnya belum kahwin nak jadi anak solehah. Tapi dah kahwin. Ya Rabbi, ya Allah. Mana janjimu? Janji ada. Kalau nazar ni lebih dalam daripada janji tu. Nazar ni dia terlibat dengan amalan tebus dia. Kalau tak buat, dia kena ada tebus dia. Kalau janji ni, kalau tak buat, dia dosa je lah. Nazar ni dia dosa. Kalau dia tak buat, dia dosa dan dia ada tebus. Bernazar, dia mesti kena. Kalau tidak, dia kena tebus balik. Dia tebus nazar, dia panggil. Janatil punah gana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, memang macam itulah. Janji palsu. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah maksudnya, bila tak ada tercari-cari, bila dah ada, Allah. Bila ada tercari-cari, nak ada pasangan. Bila dah ada, bilalah tak ada pasangan, nyesal pula kahwin, habis pahala. Lecen. Dia menyesali akan atas segala perbuatannya itu. Sebab itu yang keempat, lepas dah tekad, itu dia akan benar dalam berjanji. Janji bukan kitab suci, tu dia. Dia memanglah bukan kitab suci, sebab dia pun bukannya orang yang suci. Allah penuh dengan najis. Allahu Akbar. Orang yang mencapati janji ini adalah dia meletakkan diri dia ke dalam najis. Bayar kafarah, tebus nazar tu kafarah lah. Maknanya kalau misal kata dia janji, tebus kafarah. Maknanya dia kena
Gantikan dengan sedekah ke. Dia kena gantikan balik. Mesti ada satu timbal balik daripada kata nak pergi Mekah. Aku dapat ni nazar nak pergi. Tuk tak pergi. Dia bayar denda lah. Denda. Nah, bayar denda tu dengan sedekah dengan seumpamanya. Yang seumpamanya. Wallahualam. Khair. Janji tinggal janji apa? Memang Puan Rina, kan kita ni memang semuanya penipu. Selagi mana tidak berasaskan kalimat tu thayyibah la ilaha illallah, maka kita akan berpotensi menjadi penipu. Yang bestnya ustaz tak janji tapi buat. Itu bukan lagi tak janji kerana dia dah nampak suruhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia nampak suruhan, tanggungjawab dah. Tak payah disuruh. Tak perlu janji dah. Kerana apa? Ini adalah tanggungjawab. Janji manis walaupun pahit. Dia kata janji biar manis walaupun lah pahit. Jadi tak betul tu. Baik. Jadi yang keempat, benar dalam janji. Apa kita janji? Qul inna solati, hidup mati untuk Allah. Hidup mati untuk Allah. Bila kata hidup mati untuk Allah, tiba-tiba letak hidup dekat duit. Letak hidup dekat anak. Letak hidup dekat suami. Letak hidup dekat isteri. Letak hidup dekat macam-macam lah. Bila tak ada duit, mati aku. Bila tak anak buat perangai, mati aku. Bila suami buat perangai, aku nak matikan suami. Itu terbalik. Dia kalau bukan mati aku. Kalau suami, aku nak matikan dia. Bila kata isteri, matilah. Sedangkan mati ni kerana Allah, untuk Allah. Hidup dan mati. Tak ada duit, tak mestinya mati. Anak buat perangai mengagam, tak mati pun. Tapi biasa kita janji, kita tak tunaikan. Kita dah janji. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Last sekali, hidup letak dekat benda. Tak ada benda, matilah aku. Allah Rabbi. Ini satu pengkhianatan di dalam melaksanakan janji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hidup mati untuk Allah. Dah janji dah. Sekali hidup bagi pasangan hidup ustaz. Nak kahwin, cari yang boleh hidup dengan dia. Lala sekali baru kahwin, tak boleh hidup ustaz. Allah tak boleh hidup. Macam nak mati saya buatnya. Nampak? Sebab dia cari pasangan hidup. Carilah pasangan mati. Benar Puan Yati, itu janji. Hidup bubuh dekat. Anak tanya bila mama nak mati. Tu dia. Ini telajak lah pula. Jangan tak bagi tahu ke anak balik. Jangan ambil kerja Allah. Mama pun tak tahu bila mati. Jangan tanya soalannya. Allah hanya tahu. Hanya Allah tahu. Hanya senyap Allah saja tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Puan Rujila, memang al-malu wal-banu nazinatul hayatid dunya, harta dan anak itu sebagai perhiasan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasangan mati, jangan cari pasangan hidup, nak berniaga dia untuk hidup. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Bila fikir untuk hidup, hati untuk fikir hidup, maka hati itu mati. Tapi kalau bila hati itu fikir mati, maka hati itu hidup. Nampak? Nak mati tapi tak mati-mati. Itu namanya jenis dia tak faham jenis tak sabar lah pula. Tapi maksudnya nak mati, beramal je lah. Beramal je. Nah. Janji pukul 10, pukul 12 baru sampai. Itu bukan janji lagi tu. Itu jangan panggil janji. Baik.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, benar Puan Rojila. Inilah soal kalam benar. Siapa nak jaga nanti abang? Biasa orang isteri lah bang. Nanti kalau abang mati nanti kan kita orang macam mana bang? Abang kena buat begitu simpanan begitu begini. Supaya kami mati tak melarat. Jangan meminta-minta. Siapa nak jaga saya dengan anak-anak? Allah jaga. Buatlah, aturkan je kewangan tu. Jangan sampai kita yakin pula dengan duit tu menjaga masa depan. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Haza min fali Ustaz. Amin, amin. Amin, amin, amin. Ini semua rezeki pada Allah. Allah bantu. Ustaz Ahmad. Baik. Jadi bukan untuk hidup, untuk mati. Kalau meniaga untuk mati, maka mati itu untuk Allah, maka barulah dia benar-benar melakukan suruhan dan meninggalkan larangannya. Tak betul. Suami diuji, tetap diuji. Berharta tak berharta, tetap diuji. Isteri tetap diuji. Ada harta tak ada. Sebab ujian itu untuk menguji iman. Ahasiban nasu ayyusraku qalu amanna. Adakah kamu akan biarkan mengata aku beriman sedangkan kamu tidak diuji? Dah uji. Biasa orang kaitkan. Orang kaitkan dengan itulah. Berharta je. Uji suami kahwin lagi. Isteri pula diuji semua tak ada harta. Itu ujian iman. Semua orang diuji. Pasti. Baik. Jadi senaimah mata Allah SWT. Seterusnya dan yang terakhir. Kita buat kesimpulan. Benar di dalam amalan. Dia masuknya yang kelima ini. Benar di dalam amalan lahiriah sesuai dengan batin dia. Benar dalam amalan sesuai dengan batinnya. Maknanya benar. Contoh, ini dia nak tunjukkan kepada ketika zahir kita sebut Allah, contoh, kita menyatakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka amalan lahiriah ini dia kena selari. Selari bila kita sebut Rahman Rahim, maka batin sesuainya menyatakan hanya Allah. Hanya senya Allah. Baru betul. Ini dah sebut Rahman Rahim tapi batin tak selari. Dia nampak diri. Bila nampak diri, hancur. Hancur. Selagi bernyawa akan diuji. Itulah kehidupan Puan Rojila. Kita dah bincang dah. Hidup itu ujian. Ujian itu hidup. Hidup je ujian. Ujian tu hidup. Allah. Memang itu. Selari. Nah. Jadi sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kita sentuh dah beberapa perkara. Bila bicara dengan yakin, maknanya ada 5 asas saya sentuhkan. Keyakinan tu mesti dibinakan dengan pertama tadi benar dalam ucapan, kemudian benar dalam keinginan, kemudian benar dalam azam dia, kemudian benar dalam janji dia dengan Allah macam mana, dan benar di dalam amalan lahiriah selari dengan batiniah dia. Nah, benar. Tuan Muhammad Zuhailmi kahwin bukan nak suami atau isteri, nak anak tapi nak pahala. Mantap. Itu kalau bawa 1 isteri, kalau 2 isteri, lagi banyak pahala. Kalau 3, pahala lagi. Kalau 4, pahala. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mantap. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni.
kita sambung pada perbincangan kita nanti pada malam esok insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, fastabiqul khairat, kena tambahkan pahala. Iaitu konsep dia. Fastabiqul khairat, mengejar pahala, kejar pahala. Itu je konsep dia. Baik, jadi sidang penonton sidang imam mata Allah SWT. Cukup dulu setakat itu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Jangan lupa temu janji kita besok insya-Allah fitness kolbu pukul 9. Teruslah 9 suku. Terus 9 suku ada kuliah subuh. Jadi kuliah subuh. Jadi temu janji kita besok dan malam besok juga ada lagi insya-Allah kelas kita insya-Allah. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada yang dah bersiaran. Terus istiqamah. Terus istiqamah. Ya, Puan Adila Ayub Khan ada insya-Allah. Kita ada besok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi untuk ingatan musuh juga insya-Allah untuk makluman macam kelas saya akan adakan poster. Pada 16 September ni saya akan menganjurkan satu kelas secara bertalaki online dan offline iaitu intensif kehidupan dan mukmin niaga. Saya akan buat serentak pada hari yang sama. Mukmin niaga mungkin petang. Pagi itu kelas intensif. Siapa yang masuk dua-dua maka dia akan stay one day, senang, tak payah nak 2 kali datang. Maka kalau dia ambil satu kelas saja maka dia akan ada sampai pagi sampai zuhur. Okey, insya-Allah. Baik, adapun boleh ready untuk nanti kita akan bagi borang secara online insya-Allah. Kita akan buat online nanti. Apapun booking 2 tarikh 16 September itu cuti hari Malaysia. Cuti hari Malaysia tu insya-Allah sama-sama boleh luangkan masa untuk siapa yang boleh ada ke lapangan untuk datang di Masjid Shah Alam insya-Allah. Setakat ni venue tak berubah lagi. Kalau ada perubahan kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Dan tempat terhad sebab PKPP kan, saya hanya boleh muatkan dalam 100 orang saja insya-Allah. Kapasiti 100 orang saja. Jadi mudah-mudahan rebutlah peluang ni. Rebut peluang mungkin yang ada yang PM saya di Singapura, Ustaz, buatlah lepas border buka. Allah, kita dengar pun. Tak apalah, ambil online-nya. Kita pun ada buat online juga. Cuma minta maaf, online tertutup sebab kita nak buat straight one shoot berjalan live kita. Jadi kita tak nak ada gangguan. Kalau kadang-kadang tengah-tengah orang masuk ke, bukan sebab pilih-pilih, tidak. Saya nak buat secara khusus, secara one shoot untuk straight kita buat latihan dan bengkel secara talaki insya-Allah. Di situ kita akan telitilah banyak kalam-kalam perbincangan. Kita akan mula murojaah balik, panggil dalam kehidupan ni, intensif pembangunan kehidupan. Kita akan talaki banyaklah perkara yang kita akan bincangkan insya-Allah. Saya harap, saya kira yang mana ada peluang, rebutlah peluang. Lepas COVID, My Singapore tu dia. InsyaAllah readykan semua saya datang. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, jadi cukup setakat tu. Baik, moga-moga yang menonton malam ni Allah berikan kefahaman. Ya Allah, kurniakanlah ma'rifatmu, basirahmu, pimpinlah aku dengan cahayamu. Doakan itu selalu insya-Allah. Doa minta Allah bantu untuk kita faham apa saja perbincangan yang kita sampaikan. InsyaAllah, mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam tutur kata, telajak kata, mohon ampun dan maaf. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah. Aku luka lihaza wa astaghfirullah azim li walakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.